لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita supaya kita berada di dalam majlis ini. Nah, jadi majlis kita masih lagi bercakap tentang berkaitan dengan akidah. Nah, jadi kali ini kita mari bercakap tentang tariqah ataupun jalan fit ta'amul ma'an nususil mutasyabihat. Nah, jadi bagaimana untuk kita nak berbicara serta nas-nas mutasyabihat. Apabila kita berdebat, apabila kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat. Jadi tariqah jalan pada berbicara serta mutasyabihat ini bagaimana? Jadi banyak ulama-ulama ahli sunnah telah menetapkan kaedah-kaedah di dalam memahami nususul mutasyabihat, yaitu nas-nas berkaitan dengan mutasyabihat. Nas daripada Al-Quran ataupun nas daripada hadis. Supaya kita tidak silap di dalam memahami nususul mutasyabihat. Jadi kita perlu kepada tahu kaedah di dalam orang panggil ta'amul, berbicara serta nas-nas mutasyabihat. Jadi kaedah yang pertama, pada kali ini kita mari mengenali ataupun kita mari membahaskan tentang kaedah yang pertama. Jadi kaedah yang pertama yang sepatut kita kena tahu, sebagaimana ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, dia katanya al-awwalu anna an-nususa al-mutashabihata la tasluhu an tuttakhadha usulan thumma yubna 'alayha ma yu'aridu muhkamatil adillati an-naqliyati wa qawati'il adillati al-aqliyati. Fala yajuzu an yutashabbata bi zawahiriha min ghairi raddiha ila al-usul as-sabitati bil qawati'i al-aqliyati wan naqliyati an-nususil muhkamah. Jadi kaidah yang pertama yang kita nak masuk cara pada kali ini. Kata ulama, dia katanya annan nususan mutasyabihata, bahwasanya sesungguhnya nas-nas mutasyabihat. Jadi nas yang dimaksud dengan nas yaitu Quran, hadis. Itu muradnya kata nas. Jadi nas dalam medan usul fiqh itu yang lain. Jadi nas yang dimaksud di sini yaitu nas dengan maknanya nas yaitu Quran dan hadis. Quran dan hadis yang orang panggil yang mutasyabihat, yang dari segi dilalah dia tu ada tasyabuh, masih lagi ada orang panggil yang tidak jelas dilalah dia. Bahawa nas-nas mutasyabihat la tasluhu, tak patut antut takhaza, bahawa dijadikan dia an-nususil mutasyabihat usulan, sebagai usul, sebagai pokok. Maknanya mutasyabihah ni tak patut kita jadi dia sebagai pokok. Sebab itu Quran, hadis pun baik, apabila kita baca kita kena faham, kena reti kata adakah ini ni kedudukan dia sebagai usul ataupun pokok. Jadi mutasyabihat, nas-nas mutasyabihat tak patut bahawa dijadikan sebagai usul, sebagai pokok. Kedudukan mutasyabihat ini dia sebagai pokok.
Nah, sebagai porok, sebagaimana Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam firman-Nya, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah katanya ialah yang menurunkan kitab. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, setengah daripada kitab tadinya iaitu ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Muhkamah merupakan ibu bagi kitab. Nah, aku duduk ke dia sebagai ibu. Nah, sebagai pokok. Hak yang lain adapun mutasyabihat itu sebagai porok dikembalikan kepada muhkamah. Jadi kedudukan muhkamah dia sebagai usul. Jadi mutasyabihat itu ia sebagai bukan usul. Jadi oleh itu tak boleh kita jadikan mutasyabihat itu sebagai usul. Nah, summa yubna 'alaiha ma yu'aridu muhkamatil adillati an-naqliyati wa qawati'il adillati al-aqliyati. Kemudian dibina atas mutasyabihat tadi, atas nusus al-mutasyabihat tadi, ma yu'aridu, barang yang melawani ataupun barang yang bercanggah ia akan muhkamatil adillatin naqliyah, akan muhkamah, akan ayat-ayat muhkamah ataupun hadis-hadis muhkamah. Dalil-dalil yang bersifat naqli, yang nakal daripada Quran ataupun hadis yang bersifat muhkamah tadi, wa qawati'il adillatil aqliyati, dan dalil-dalil yang aqliyah. Dalil-dalil yang aqliyah yang dibangsa kepada akal. Yang qawati' makna yang memutuskan. Jadi kita ni apabila sebut kata dalil, dia dalil dua. Dalil itu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil aqli yang qati' itu boleh kita berpegang. Jadi maknanya tak patut dijadikan mutasyabihat ini sebagai usul, kemudian dibina di atas mutasyabihat tadi itu barang yang melawani, yani ataupun kaedah, kita kata satu kaedah yang melawani lah ia akan dalil-dalil naqli yang muhkamah ataupun dalil-dalil aqli yang bersifat qawati' yang memutuskan. Nah, fala yajuzu an yutashabbata bi zawariha, maka tak harus bahawa diberpegangkan, yutashabbata diberpegangkan bi zawariha, dengan zawahirnya, dengan zuhir-zuhirnya, zuhir nususil mutasyabihat tadi. Nak pakai zuhir tak ada. Zuhir. Ya zuhir ni terbit dua. Zuhir ada kalau zuhir yang orang panggil yang menghanaki kepada tasbih dan tajsim. Itu tak boleh nak pakai zuhir. Adapun zuhir, kalau zuhir dia selamat daripada tasbih tajsim, itu tak apa. Jadi tak boleh diberpegangkan dengan zuhirnya zuhir mutasyabih min ghairi raddiha, daripada ketiadaan radnya, tolak nusus mutasyabihat tadi, ilal usulis sabitati, kepada usul yang sabit, kepada faedah yang tetap, pokok yang tetap. Usul yang sabit tadi bil qawati'i al-aqliyati, dengan dalil-dalil aqliyah yang bersifat qawati' yang memutuskan, wan naqliyati, dan naqliyah, maknanya dalil-dalil naqli dan dalil-dalil naqli. Maksud dengan dalil naqli di sini iaitu an-nusus muhkamah, makna nusus dalil-dalil muhkamah. Jadi ulama-ulama ya apabila dia bercakap satu-satu masalah tadi itu, dia meletakkan kaedah. Jadi kaedah dalam arti kata hiya qadiyatun kulliyatun tu'rafu minha ahkamu juz'iyatiha. Jadi suatu qadiyah kulliyah, jumlah perhimpunan perkataan yang bersifat kulli, yang merakumi, yang dikenal daripada qadiyah jumlah tadi itu ahkamu juz'iyatiha, hukum-hukum juz'nya.
Jadi maknanya kata-kata musannif itu dia orang panggil dia kecek. Kata-kata dia tu merakumi. Sebab itu dia letak kaedah tu. Dia letak kaedah. Kaedah dalam arti kata jumlah perhimpunan qadiyah kulliyah, perkataan yang bersifat umum, yang merakumi, yang luas, dikenal daripadanya akan hukum-hukum juz'iyah, hukum-hukum juz'. Dalam bab akidah, tak kiralah bab fiqh ke, ulama dia meletakkan kaedah. Dia cakap dalam bentuk kaedah. Jadi suatu kaedah yang tak boleh dibinakan di atas mutasyabihat. Yang mana kaedah yang ditetap tadi itu jadi bercanggah kalau bercanggah dengan muhkamah. Muhkamah dalil-dalil muhkamah daripada Quran ataupun hadis. Maka tak harus bahawa berpegang dengan zuhir nususul mutasyabihat tadi. Tak boleh kita nak pegang dengan zuhir mutasyabihat tadi. Jadi murad kata zuhir yang kita tak boleh pegang tadi itu, kalaulah zuhir yang menghanaki akan tasbih dan tajsim. Kalau zuhir dia tu, sebagaimana dikehendaki oleh lughah. Yang mana zuhir itu kalau tidak orang panggil tidak membawa kepada tasbih dan tajsim, yang mana kalaulah zuhir itu tidak bercanggah dengan ayat tanzih, jadi ini tak mengapa pakai zuhir tak apa. Hak kata tak boleh nak pakai zuhir tadi, sekiranya zuhir itu dia bercanggah dengan ayat-ayat tanzih. Mana laisa kamitslihi syai', kalau lagi bercanggah dengan ayat tu. Itu kaedah yang pertama. Sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini. Jadi mudah-mudahan apabila kita reti kaedah yang pertama ini, jadi boleh kita menilaikan. Jadi kedudukan mutasyabihat itu dia sebagai furu', manakala muhkamah itu dia sebagai usul. Jadi kita tak boleh nak mengutamakan mutasyabihat atas muhkamah, tak boleh. Di dalam memahami, di dalam kita memahami mutasyabihat ini mesti kita kena faham muhkamah terlebih dulu. Untuk kita nak faham mutasyabihat, tak boleh kita faham dengan secara istiqlal, tetapi kita mesti faham bina di atas asas kepahaman muhkamah dulu. Ini kaedah yang ditetapkan oleh ulama. InsyaAllah lain kali kita akan sambung pula kaedah yang kedua. Bagaimana berta'abul, berbicara ma'an nususil mutasyabihat. Sekadar itu saja. Wa ufawwidu amri ila Allah wallahu latifun bil ibad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.